Habiskan kat sini dah. Okey, jom kita pun akan buat penutup. Masa tu kena buat penutup tu lah, daripada guru bersama dengan semuanya yang lain lah. Masa tu ada 7 orang ke 8 orang. Ramai. Kita pun pelik lah. Betul ke? Kata betul. Memang diorang mencari-cari. Apa diorang scan kan. Diorang kata ni ada kat sini. Dia ada kat sini kan. Yelah macam mana kan, kita dah berada di alam sana kan. Kita ni pun yelah setakat orang yang mencari ni. Bila kita dah berada di sana, kita kena hadap lah. Bujur kita ni tidak berkahwin dengan orang-orang sana. Contoh kan. Jadi kan tak pasal-pasal, bahaya. Kahwin dengan orang sana seolah-olah kita dah membuat satu perjanjian. Nanti susahlah kita nak melepaskan diri kita, ataupun untuk kita melepaskan ikatan-ikatan perjanjian, sama adanya secara sengaja ataupun yang tak sengaja itu. Waktu bila dah macam itu dah selesai, barulah saya dipulihkan. Saya dipulihkan oleh guru bersama dengan ada lagi lah 2-3 orang yang lain. Saya dipulihkan di Telaga Tok Syekh. Dimandikan di situ. Saya dimandikan di situ. Yang tu kena mandi macam-macam lagi lah. Yang saya kena buat di situ juga. Yang tu kena macam-macam kena buat. Patut saya tengok handphone dia punya miss call apa semua, mesej semua memang masuk lah. Memang banyak lah masuk. Sebab kita tahu kita bawa handphone, kita bawa jam semua ada kan. Kita memang masa tu kita tak target yang kita nak ada handphone, dan kita pun tak terfikir yang kita ni ada jam nak tengok apa, tak ada. Dia dah orang kata menguasai seluruh pandangan kita. Semua sekali. Kita tak ingat langsung jam kita ada, tengok jam contoh bila tak ada pukul apa contoh kan. Tapi tak, kita dah lupa dah apa yang dah berlaku pada masa tu. A few moments later. Kalau yang tadi tu saya bagi tahu 7 raja jin kerajaan alam bawah, jin kafir, dan 7 raja jin kerajaan alam atas, iaitu jin Islam. Jadi sekarang ni saya akan bagikan nama-nama. Dia ada 9 nama, 9 jenis anak-anak jin, iblis, syaitan. Okey. Jin ni dia buat apa, ditugaskan apa, apa tujuan dia, apa fungsi dia tu. Nanti saya akan bagi 2 contoh sahaja. Okey. Yang ni untuk pengetahuan sahaja. Okey. Nama-nama ni pun ada di mana-mana kitab, di mana-mana buku. Nama ni lah, bukan nama ni yang saya bagi macam gitu je, tak. Dia nama-nama betul. Ni nama-nama betul. Ya. Okey. Yang pertama nama dia ni saya ada note lah. Kalau saya tak note nanti lupa, jadi isu kan. Ini kena viral, bahaya ni, bahaya. Okey, yang pertama nama dia Zalitun. Yang ni 9 nama jenis anak-anak jin, iblis, syaitan. Yang pertama nama dia Zalitun. Yang kedua Watin. Yang ketiga A'wan. Yang keempat Hafaz. Macam itulah. Yang kelima Murah. Yang keenam Masu'ud. Yang ketujuh Dasim. Yang ke-8 Halawan. Yang ke-9 Qalus. Yang mana 9 jenis anak jin yang tadi tu lah, dia membuat tugas-tugas diorang.
Dia nak mengganggu siapa? Dia nak mengganggu rumah tangga kita. Dia nak mengganggu adik-beradik kita. Dia nak mengganggu siapa? Contoh contoh dia nak mengganggu Perdana Menteri. Contoh dia nak mengganggu menteri-menteri. Nanti kan saya akan kupas sikit je. Saya akan kupas, okey. Okey, yang pertama tadi kan, Zalitun. Zalitun ni dia akan berada di kedai-kedai, di kedai-kedai runcit ke, di pasar raya, Tesco, Giant, apa-apalah kan. Dia akan berada di situ. Untuk apa? Dia punya tugas dia tu untuk apa? Tugas Zalitun. Okey, ni nama dia Zalitun. Ini tugas Zalitun. Dia berada di kedai-kedai, di pasar raya, di kedai runcit, mana-mana mall-mall kan, mall besar ke mall kecil di mana pusat beli belah, yang mana ada barang-barang, dia akan berada di situ. Zalitun ni lah. Dia apa dia punya tu dia buat? Dia ditugaskan untuk cucuk jarum. Contoh kan. Dia pun, kita daripada rumah kita dah dapat list lah. Ayam 2 ekor, ikan, beli sardin, beli tu, contoh dah kan. Kita dapat list ni. Kita pergilah ke pasar raya ke apa-apa semua kan. Kita pun dah ada bajet dah. Kita dah ada bajet ni. Dah ada bajet. Ada kita kan. Kita dah bajet, okey, kita nak beli barang tu, barang dapur semua sekali lah. Kita dah bajet RM200. Kita bajet ni. Tiba-tiba kita dah sampai ke sana, terpandanglah satu signboard, ada sale. Adalah offer. Ada offer handphone murah. Contoh handphone murah, beg murah kan. Semua-semua sekali lah yang murah kan. Yang tadi tu, yang kita punya bajet 200 kita nampak yang tu murah. Dia pun cucuk lah. Kau kena beli. Kau kena beli hari ni. Kalau kau tak beli memang rugi. Akan habis yang ni. Takkan ada lagi yang harga macam ni. Elok kau beli je. Kau beli. Ni lah tugas Zalitun. Dia lah akan cucuk semua ni kan. Yang lelaki ke, yang perempuan ke, yang makcik-makcik ke, yang atuk-atuk ke kan. Dia cucuk ni. Supaya apa? Kita berbelanja lebih. Kita berbelanja lebih daripada keperluan kita. Maksudnya, kita beli barang-barang yang tak penting pun pada masa tu. Sepatutnya kita beli barang-barang penting dulu kan. Barang-barang keperluan lah. Barang-barang dapur kan. Jadi kita dah belanja kepada barang-barang yang tak sepatutnya. Itulah tugasnya Zalitun. Faham Okey, itu namanya Zalitun. Itu tugas Zalitun. Itulah tugas-tugas ada. Dan dicucuk pula kalau kita buat bini kita lah kan. Kalau kita bawa bini kita, lagi parah, kata orang Pahang lah. Bawa bini kita sebelah, lagi parah lah. Nampaknya tu murahnya ni, sennya tu sen nampak beg dia punya kan. Beg berjenama sikit lagi sekarang dan mula cucuk. Awak minta lah dekat tu laki awak tu, kata. Awak minta lah laki awak tu pergi belanja, kata ni murah ni. Nanti dah habis dah. Sen ni sampai ke hari ni je sen ni, katanya. Hari ni je sen tu. Dia pun apa lagi kan. Mintalah kepada suami Dari kan tak bagi buat muka mengajuk dia kan muka ketat dia kan. Masuk dalam kereta tu lah buat muka masak. Gitu. Dia punya muka dia macam gitu kan. Jadi nak tak nak habis. Kita pun dah belanja lebih lagi daripada tu. Tak kira lah kan. Pasar raya ke kedai saka kan. Kedai saka tu kedai apa? RM2 lah kan kedai saka. Kedai saka. Orang panggilnya tu kedai saka tu. Hari ni pergi, esok pergi, lusa pergi kan. Padahal tak kira lah. Beli RM4, RM5 tak ada masalah pun Beli 2 barang, 3 barang je beli pun. Tapi dia punya saka dia tu Dia nak kita nak kena singgah ke kedai tu.
Walaupun kita lalu sekalipun, kita lalu je sebenarnya. Kedai saka, kedai ekornya RM2 tu. Bukannya apa nama, bukan kedai ekornya tu, bukan. Kedai RM2 senang panggil kan. Kedai RM2. Tu namanya kedai saka. Contoh okey, itu namanya Zalitun. Yang nama Zalitun tadilah anak-anak jin, anak-anak iblis, anak-anak syaitan. Dia ni lah yang mencucuk kita ni supaya berbelanja lebih. Berantu betul, memang berantu kedai tu. Walaupun dia punya kotor sekalipun, kita masuk tu masuk semacam beratur orang ni, beratur. Satu lagi kita DIY. Ya betul. Ya, DIY sama ke? DIY kita target nak beli kapet, nak beli apalah kan, nak beli untuk okeynya tu kan, untuk dinding rumah ke kan. Lebih pada tu beli. Sama juga tu saka dia tu kan. Saka dia punya bakul ni tu. Saka dia tu kepada bakul kuning tu. Selagi bakul kuning dia tu tak penuh, selagi tu lah dia akan isi kan. Letaklah barang-barang, ambil wallpaper ni kan. Sama juga tu. Macam-macam. Itu namanya Zalitun. Kan? Nama dia apa? Zalitun. Okey, yang kedua tadi. Okey, yang tadi Zalitun tadi tu dia apa ni? Buatkan kita lebih berbelanja, lebih daripada keperluan kita, dan dia cucuk kita supaya kita yalah, kita ni berbelanja lebih benda-benda yang bukan penting. Itu namanya Zalitun. Orang bertanya, Ustaz, kalau yelah, kalau yang kena sihir, yang kena jin ni kata ni, kebanyakannya yang kena yelah orang-orang kampung, orang-orang susah, ataupun orang-orang yang di pertengahan ni kan. Dan jarang kata ni kalau menteri-menteri ke ataupun dia terkena ataupun dia terganggu ngejin. Lepas tu adalah yang bertanya, kalau yang jenis-jenis macam dia ni ada tak yang mengganggu diorang? Kan jawapannya tu ada. Ada. Yang mana tadi tu? Yang ni nama yang kedua. Yang nama pertama tadi tu Zalitun. Yang nama yang kedua tadi ni Watin. Dia ni tugas apa? Okey ni. Tugas dia ni, okey saya kena faham betul-betul. Mana tadi? Tadi jangan saya kena faham betul-betul supaya tak tersilap, sebab ni dia melibatkan benda-benda macam ni. Jadi dia bahaya. Okey, Watin, saya dah faham dah. Watin ni maksud dia apa? Dia akan mengganggu kepada manusia-manusia ataupun kepada kita ni yang ditimpa musibah, yang kita ni yang diuji, kita yang diuji kan. Sama ada diuji dengan duit, diuji dengan kesihatan, kan, yang diuji dengan musibah kan. Orang kata yelah bertimpa-timpa kita kena kan. Dan yang namanya Watin ini tadi, dialah akan cuba membuatkan kita ni rasa macam, aduh ya Allah, kenapa ni ya Allah, katanya, kenapalah kau buat aku macam gini ya Allah kan. Kenapa ya Allah, kenapa kau buat macam gini ya Allah kan. Jadi dia ni akan buat kita ni akan jadi berprasangka buruk kepada Allah. Inilah nama tadi ni, Watin. Yang ni Watin. Sebab apa? Ada di kalangan kita ni yang kata kena musibah, yang Allah tu bagi bala, yang Allah ni dia bagi susah, yang Allah ni dia bagi masalah kan. Dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita yang tekanan, masa itulah datanglah yang namanya Watin ni tadi untuk cucuk, untuk goda, untuk apa? Untuk dia nak buatkan kita ni berprasangka buruk kepada Allah. Ini tadi ni ya Allah sakit ya Allah. Ya Allah kenapa ni ya Allah, katanya.
Ya Allah, cukup-cukuplah kau buat aku macam inilah, kau pergi buatlah pada orang lain juga ya Allah. Dia macam itu, dia akan kata, ya Allah kenapalah ya Allah buat aku macam ini ya Allah, cukup-cukuplah ya Allah. Lepas tu yang sama kan, ya Allah aku ni susah ya Allah, aku diuji ya Allah, kenapa engkau tidak bantu kepadaku ya Allah. Aku dah berdoa dah ya Allah, kan? Aku dah berdoa dah kepadamu ya Allah, aku dah berdoa dah kepadamu ya Allah, kenapa engkau tidak membantu aku. Dia akan buat kita rasa, buat apa aku nak berdoa je kan. Aku berdoa pun kena uji juga. Aku berdoa pun adanya masalah. Jadi inilah yang namanya tin tadi ni, dia akan cucuk kita. Kita tadi ni, kita tadi. Ni namanya tin. Ya. Ya betul-betul. Baru nak kita menyalahkan Allah je atas semua ujian itu. Ini tadi dia ada 9. Tadi kita baru sebut zalitun wa tin. Nanti saya kesambung dia macam contoh lah, dia sama juga dengan menteri-menteri, sama juga dengan Perdana Menteri. Saya tak berapa ingat dia punya jin mana yang membuat diorang ni. Dia ada nama dia, cuma saya tak ingat saya ada note kat mana. Dan tugas diorang ni untuk apa? Diorang mengganggu menteri-menteri, diorang mengganggu Perdana Menteri, diorang mengganggu penguasa-penguasa. Diorang mengganggunya macam mana? Okey, diorang mengganggu dengan cara, okey, aku dah bagi kau ni kuasa, dia akan mengganggu supaya menteri-menteri ni, YB ni yang ada kuasa ni, yang ada kuasa penguasa pemerintah ni kan, dia akan mengabaikan rakyat bawahan. Inilah tugas dia. Cuma nama tu saya tak berapa ingat. Tu nanti saya akan check balik. Tapi tugas dia tu dia akan buat macam itu. Dia akan buat, kenapa kamu nak pergi tolong yang kat bawah ni, kata. Yang kat bawah ni biarlah yang kat bawah. Kamu dah ada kuasa, kamu dah kaya raya, kamu dah ada semua sekali kan. Kamu buat je tugas kamu. Kau je untung. Kamu nak pecah amanah, kamu pecah je amanah, katanya. Kamu nak ambil duit bawah meja ke apa semua tu, kamu ambil je. Yang mana orang susah tu kamu biarkan je. Kamu biar je. Adalah nanti orang yang cuba bantu. Dia akan buat macam lah. Dia itulah tugas di antara lah. Ada salah satu nama ni, dia akan mengganggu kepada pemerintah. Dia akan mengganggu kepada penguasa-penguasa. Ini nanti dia akan mengganggu kepada raja-raja. Ini apa yang saya cakap ni benda yang betul. Bukan saya mereka-reka cerita, tak. Dan nanti pun saya akan tambah lagi lah. Saya akan tambah lagi untuk orang kata dia punya poin-poin tu nanti. Itulah dia akan buat macam tu. Sebab tu kan yang mana dah berkuasa, bila ada kuasa, kau buat macam gini kepada kita-kita yang di kampung-kampung yang tak ada kerja, yang mana dia bekerja ada duit, dia buka kedai je ada duit, tak buka kedai duit tak ada. Hantar kau lah, kata apa peduli yang kau apa kan, aku dah ada duit, biar aku jaga anak bini aku je. Dia ni dah, ni tadi lah ni, itulah ni. Bila kau tak jadi kerajaan, kau jadi pembangkang, pandai pula kau nak kata itu ni, kau nak kata itu ni. Yo lo mare. Itu. Ni. Okey. Apa-apa pun, terima kasih dan minta ampun, minta maaf atas. Nanti saya akan sambung nantilah, dan saya akan esok saya akan buat live. Saya akan rentas negeri, InsyaAllah. Kami akan pergi ke Perak. Kami akan 3-4 hari di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Yang mana nak selit untuk kami berubat, boleh terus hubungi nombor telefon yang berada sekarang ni, 0111373583. InsyaAllah. Yang mana boleh selit, kita selit untuk berubat. Sebab dalam keadaan untuk rentas negeri fasa kedua ni, dia agak ketat sikit. Dia agak ketat sikit. Jadi kalau cuba nak selit lah untuk buat
untuk mendapatkan perkhidmatan kami, InsyaAllah kami akan cuba untuk singgah dengan kebenaran polis. InsyaAllah kami ada surat cukup lengkap, Alhamdulillah. Dah dicop pun tadi. Perjalanan kami pada hari esok dipermudahkan insyaAllah, sebab kami akan gerak pada awal pagi esok ni insyaAllah. Akan gerak terus ke Perak. Perak tu ke mana? Dia di hujung-hujung sikit. Saya terpaksa merahsiakan tempat dia tu, sebab kes dia agak tu sikit. Sebab dia infect kepada kita orang. Kes dia agak berat. Jadi saya terpaksa merahsia tempat dia tu. Dan saya akan buat live juga esok insyaAllah. InsyaAllah. Respect.